Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Python, saya yang nama Muhammad Iskhairi bin Cik Yusof, nombor metrik 266638. Saya akan menerangkan sedikit banyak perbandingan untuk negara Thailand dan juga Singapura. Okey, seterusnya saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang informasi sosial ekonomi untuk kedua-dua negara, itu Thailand dan Singapura. Okey, untuk negara Thailand, populasi dan keluasan, mereka berkeluasan lebih kurang 513.125 km persegi. Thailand merupakan negara ke-50 terbesar dari segi keluasan. Sesebuah negara yang mempunyai jumlah populasi kira-kira lebih kurang 69 juta orang, Thailand merupakan negara ke-20 paling ramai penduduk di dunia. Dari segi dasar pemerintahan, Thailand merupakan negara yang mengamalkan dasar pemerintahan beraja, dan seperti mana yang kita tahu, mereka juga tidak pernah dijajah oleh mana-mana negara. Selepas kemerdekaan, masih lagi mengekalkan sistem beraja dan berperlembagaan. Dari segi sumber ekonomi, kebanyakan penduduk masih tertumpu di luar bandar dan menumpukan aktiviti pertanian sebagai sumber ekonomi utama. Untuk negara Singapura pula, populasi dan keluasan, mengikut perangkaan terkini, Singapura mempunyai populasi sebanyak 5.9 juta penduduk yang tinggal dalam kawasan seluas 716 km persegi. Majoriti adalah berbangsa Cina dan selainnya adalah campuran Melayu, India dan lain-lain. Dari segi dasar pemerintahan, mereka merupakan negara republik dan mengamalkan dasar pemerintahan hybrid atau semi-demokrasi. Merdeka pada tahun 1959 selepas penjajahan British lebih kurang 140 tahun dan berkembang sebagai sebuah negara industri yang bebas. Dari segi sumber ekonomi pula, mereka mengamalkan dasar perdagangan bebas. Kebanyakan penduduk adalah warga asing dan pelajar yang terlibat dalam sektor perkhidmatan dan bekerja dalam bidang industri. Itu saja daripada saya. Sebenarnya kawan saya akan sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim bin Muhammad Nazri, nombor metrik 266601. Akan meneruskan pembentangan. Okey, ini mengenai persatuan antarabangsa. Kedua-dua negara banyak menyertai persatuan antarabangsa. Bagi Thailand, kita boleh lihat Thailand menyertai ESCAPE, iaitu United Nations Economic and Social Commission Asia Pacific. Persatuan ini ditubuhkan untuk meningkatkan aktiviti hubungan ekonomi di dalam rantau Asia dan seluruh dunia. Kedua-dua negara sangat menyumbang dalam pelbagai bentuk bantuan diplomatik untuk mengukuhkan setiap organisasi dan mempromosikan usaha ASEAN serta melindungi kepentingan negara-negara rantau ASEAN. Bagi Singapura pula, Singapura menganggotai persatuan APEC, iaitu Perjanjian Integrasi mengenai kerjasama ekonomi antara negara-negara di rantau ini. Persatuan ini ditubuhkan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mempromosikan integrasi serantau sosial dan ekonomi dalam kalangan negara-negara ASEAN. Okey, berkaitan dengan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ilyas, metrik number 266921. Saya akan menerangkan latar belakang berkenaan negara Thailand dan Singapura. Pada tahun 1948, kerajaan Thailand telah menubuhkan Fakulti Sains Politik Universiti Chulalongkorn pada tahun 1948 kerana kerajaan Thailand pada ketika itu memerlukan penjawat awam yang berilmu dan cekap. Seterusnya, pada tahun 1955, kerajaan Thailand telah menggunakan Fakulti Pentadbiran Awam Universiti Thammasat untuk mengubah birokrasi Thailand daripada pentadbiran berasaskan undang-undang kepada teknik pengurusan industri terpakai. Seterusnya, pada tahun yang sama juga,
mereka telah menubuhkan jabatan latihan yang dipanggil Pusat Latihan Dalam Perkhidmatan. Ia adalah bertujuan untuk membawa pegawai Thai yang bertanggungjawab dalam pentadbiran awam Thai untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam pentadbiran awam moden. Pada tahun 1966, dengan berkembangnya kentara selepas penubuhan Institut Pentadbiran Pembangunan Negara yang biasanya dikenali sebagai membangun dan melahirkan pemimpin yang mempunyai pemikiran untuk menerajui pembangunan negara selaras dengan dinamik perubahan global. Pada tahun 1976, mereka juga telah memperkenalkan kursus politik dan pentadbiran awam di mana ianya ditawarkan di pelbagai universiti di kawasan terantau di seluruh negara Thailand. Sebagai contoh, Fakulti Sains Pengurusan Universiti Prince of Songkhla, kampus Hat Yai pada tahun 1976. Manakala untuk negara Singapura, pada tahun 1960, mereka telah menggubal Akta Pencegahan Rasuah (POCA) pada tahun 1960 untuk memperkukuhkan Biro Penyiasatan Amalan Rasuah (CPIB). Dengan penggubalan CPIB ini, ianya sangat berjaya dalam membasmi rasuah di negara Singapura. Pada tahun yang sama juga, Kerajaan Singapura iaitu PAP telah menubuhkan dua kementerian baru iaitu Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Negara Lembaga Pembangunan dan Perumahan dan Pembangunan HDB untuk menyelesaikan masalah kekurangan perumahan dan Lembaga Pembangunan Ekonomi EDB untuk menarik pelaburan ke dalam Singapura. Pada tahun 1960 juga, Biro Pengaduan Pusat merupakan platform yang ditubuhkan untuk membolehkan orang ramai, terutamanya mereka yang tidak mempunyai pendidikan bahasa Inggeris, untuk menyuarakan aduan terhadap kaki tangan kerajaan yang bertindak kasar dan tidak cekap semasa mengendalikan perkhidmatan awam terhadap penduduk Singapura. Pada tahun 1967, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA serta akhbar dan Akta Mesin Cetak untuk menahan mereka yang terlibat dalam aktiviti pro-komunis dan pro-komunis yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup rakyat Singapura. Pada tahun 1991, Unit Penambahbaikan Perkhidmatan SIU telah ditubuhkan untuk mengurangkan dan menambah baik perkhidmatan kerajaan dan lembaga berkanun melalui perjanjian perkhidmatan berkualiti kaki tangan awam. Walaupun beberapa perubahan telah dilakukan dalam sistem pemerintahan ataupun pentadbiran kedua-dua negara, kali ini saya akan fokus kepada perbandingan pencegahan rasuah ataupun polisi anti rasuah di kedua negara Thailand dan Singapura. Bagi negara Thailand, Raja Thailand merupakan pemegang kuasa untuk mengawal politik seluruh negara Thailand, sementara ini ia menyebabkan rasuah politik sukar diselesaikan. Dan mereka juga mempunyai budaya rasuah yang tinggi kerana orang ramai ataupun masyarakat masih mempunyai pendapatan per kapita yang rendah. Menurut Wasta pada tahun 2004, ramai rakyat Thailand bersetuju untuk membayar wang sebagai hadiah ataupun kendak yang dipanggil Sinam Jai kepada pegawai kerajaan, dan tindakan ini tidak ditakdirkan sebagai aktiviti haram. Selain itu,
Mereka juga melaksanakan kursus-kursus tambahan anti rasuah yang terdiri daripada 4 unit pembelajaran berkenaan rasuah yang dimasukkan ke dalam plan pengurusan pembelajaran di semua sekolah rendah dan menengah di negara ini untuk menanamkan kesedaran dalam mencegah rasuah di kalangan pelajar di semua peringkat, dan ini merupakan salah satu objektif strategi kebangsaan mengenai anti rasuah fasa ketiga. Sebaliknya di Singapura, mereka mula memerangi rasuah dengan Akta Pencegahan Rasuah POCA sejak 1960. Kerajaan Tindakan Rakyat PAP telah mengurangkan kadar rasuah di Singapura dengan menubuhkan Corrupt Practice Investigation Bureau CPIB yang boleh meningkatkan dasar dalam anti rasuah. Selain itu, pada 2006, kerajaan PAP Singapura memberi tumpuan kepada memerangi rasuah polis kerajaan dengan meningkatkan sistem pengambilan dan pemilihan mereka dengan meningkatkan latihan dan bersosial sistem dalam pendidikan polis. Dan yang terakhir adalah organisasi awam yang berautonomi dan pengawas bebas seperti Mahkamah Perlembagaan, Suruhanjaya Anti Rasuah dan Suruhanjaya Audit telah ditubuhkan untuk memerangi aktiviti rasuah di Singapura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idham Hakimi bin Masri, bernombor metrik 266599. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang subtopik bagi faktor perkembangan pentadbiran awam di Thailand dan Singapura. Okey, bagi di negara Thailand terdapat 4 faktor yang digariskanlah. Okey, yang pertama adalah faktor penubuhan institusi pengajian tinggi. Perkara ini bermula daripada awal abad ke-19 lah, di mana dulunya terdapat beberapa institusi yang asalnya adalah berfungsi untuk mengajar agama Buddha, tapi dari semasa ke semasa melalui perubahan zaman, institusi yang mengajar agama Buddha ni telah diubah dan di-upgradekan menjadi satu institusi pengajian tinggi. Dan setiap daripada institusi pengajian tinggi ini, dia adalah terbuka kepada pentadbiran awam. Maksud terbuka di sini adalah maksudnya setiap institusi pengajian tinggi itu dia menyediakan kos dan pembelajaran yang berkaitan dengan pentadbiran awam. Okey, faktor yang kedua adalah faktor peribadi pelajar. Maksudnya pelajar yang ingin menambah pengetahuan mereka untuk mengejar kemajuan dan kejayaan serta mendapat pengiktirafan sosial. Ini maksudnya sifat dalaman bagi individu ataupun seseorang pelajar itu sendirilah. Maksudnya dia sendiri berazam, mereka bertekad untuk menyiapkan diri mereka dengan input ataupun pengetahuan berkaitan pentadbiran awam ni untuk kemajuan dan kejayaan mereka. Jadi benda ni pun menjadi salah satu faktor bila mana mereka ni melibatkan diri dalam pentadbiran awam. Jadi pentadbiran awam itu menjadi satu benda yang berkesan lah. Okey, faktor yang ketiga ialah faktor politik. Faktor politik ni di mana maksud dia di Thailand, kerajaan Thailand telah membuat satu polisi untuk menggalakkan perkembangan sektor awam ni, di mana maksudnya kerajaan Thailand menyediakan satu polisi dan meletakkan syarat kepada para pekerja ataupun anggota di dalam sektor awam dengan meletakkan syarat untuk kenaikan pangkat. Maksudnya mereka kena menyiapkan diri mereka dengan pengetahuan yang cukup dan lengkap yang telah ditetapkan tentang pentadbiran awam sebagai syarat mereka untuk dinaikkan pangkat. Jadi benda ni telah membantu mereka lah, membantu para pentadbir awam ni untuk menambah baikkan mutu dan pengetahuan mereka dalam pentadbiran awam. Okey, faktor yang keempat ialah faktor sosial.
faktor sosial ni ia mewujudkan jaringan sosial di antara pelajar, kerana pendidikan akan meningkatkan taraf masyarakat atau memberi tumpuan kepada kelayakan berbanding keupayaan. Maksudnya daripada segi sosial tu, mereka memandang perkembangan para pelajar sesama mereka, menjalinkan hubungan antara mereka sebagai sebuah satu jaringan dalam memperkembangkan ilmu dan pengetahuan mereka di dalam bidang pentadbiran awam, seterusnya memperkembangkan lagi pentadbiran awam di negara mereka, iaitu Thailand. Baik, seterusnya bagi faktor perkembangan pentadbiran awam di Singapura pula. Okey, berbeza daripada negara Thailand tadi, bagi Singapura pula, faktor mereka lebih berbentuk ataupun di dalam skop senario politik di negara Singapura. Sebab seperti yang kita tahulah, Singapura merdeka ataupun keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Okey, faktor yang pertama adalah kestabilan ekonomi. Okey, walaupun di sini maksudnya walaupun selepas keluar ataupun merdeka daripada Malaysia pada tahun 1965, kerajaan semasa pada ketika itu dan parti yang sama juga yang memerintah pada masa yang sekarang telah berjaya menstabilkan impak ekonomi selepas keluar daripada Malaysia. Maksudnya walaupun selepas independen pada tahun 1965, mereka berjaya menstabilkan impak ekonomi. Jadi benda ni menjadi salah satu faktor juga dalam orang kata perkembangan pentadbiran awam di Singapura. Okey, faktor yang kedua ialah legitimasi di kalangan rakyat. Faktor ni bermaksud faktor ni dia bermaksud kerajaan di negara sekarang, maksudnya dia legitimate lah, dia berjaya menangani beberapa isu penting di dalam negara supaya pentadbiran awam di negara Singapura tu boleh dikembangkan. Dan antara isu yang penting yang mereka tangani itu ialah isu komunis dan juga gejala rasuah. Jadi macam yang kita tahu pada 1965, ketika tu ada isu komunis di tanah Melayu, di Malaysia dan di Singapura, mereka berjaya menangani isu-isu tersebut dan juga isu gejala rasuah. Jadi apabila berjayanya menangani isu ni berjaya ditangani dengan berkesan. Jadi perkembangan pentadbiran awam mereka juga menjadi berkembang dengan bentuk yang positif. Baik, faktor yang ketiga ialah kejayaan kerajaan dalam menjalankan pemerintahan. Okey, kerajaan yang memerintah berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat dan kemajuan ekonomi. Okey, pada tahun 1965, kerajaan yang memerintah di Singapura berjaya menjadikan satu negara yang kecil yang tiada sumber bahan mentah yang banyak, tapi berjaya membentuk negara itu menjadi sebuah negara yang maju pada ketika ini. Jadi kejayaan inilah menjadi pembangkit kepada perkembangan pentadbiran awam di negara mereka. Okey, seterusnya faktor yang keempat dan terakhir ialah kestabilan politik. Jadi negara Singapura, politiknya dikuasai oleh satu parti politik sahaja yang dominan dan dia tidak ada banyak pesaing yang seperti yang kita tahulah, wujud yang bersaing mungkin juga ada wujud elemen untuk menjatuhkan antara satu sama lain, tapi disebabkan di Singapura dia landscape politik dia stabil dan hanya ada satu parti yang dominan, jadi benda itu menjadi salah satu faktornya terjadi perkembangan pentadbiran awam di negara Singapura. Okey, sekian sahaja daripada saya berkenaan subtopik faktor perkembangan pentadbiran awam di negara Thailand dan Singapura. Maka berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami. Maka saya sudahi pembentangan kami dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.